Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan dengan anda bab 7 graf gerakan bagi matematik tingkatan 4. Subtopik 7.2 graf laju masa. Standard pembelajaran adalah untuk membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Jadi objektif video kita pada hari ini, kita akan belajar untuk mengenal pasti kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui. Jadi apakah kaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui? Jadi raja di bawah menunjukkan dua graf. Yang pertama yang kita belajar sebelum ini iaitu graf jarak masa. Jadi dalam graf jarak masa, kita boleh dapatkan laju. Kalau kita ingat kembali di dalam video ataupun kelas sebelum ini, kita belajar untuk mengenal pasti laju bagi suatu graf jarak masa, kita akan mencari kecerunan garis graf. Oleh itu, daripada nilai laju di sini, kita boleh bina graf laju masa. Jadi dalam graf laju masa, kita boleh dapatkan jarak iaitu dengan mencari luas bawah graf. Jadi kalau kita lihat di sini, jaraknya adalah S, masanya adalah T. Jadi untuk graf yang dengan laju yang seragam V, kat sini lajunya adalah V, jadi nilai laju yang sama. Jadi di sini kita boleh dapat luas bawah graf bentuknya adalah bentuk segi empat tepat. Jadi kita tahu kalau kita kaji balik, luas bagi segi empat tepat adalah panjang darab lebar. Jadi panjang darab lebar di sini, panjangnya adalah pada masa T, lebarnya adalah nilai V. Jadi di sini inilah jarak tadi, iaitu S sama dengan TV. S mewakili jarak. Jadi luas bawah graf adalah jarak. Jadi berdasarkan penerangan saya tadi, kita boleh buat kesimpulan nilai luas di bawah graf laju masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Jadi untuk graf laju masa, kita boleh dapatkan jarak dengan mencari nilai luas di bawah graf. Jadi ini membuktikan apa yang kita huraikan tadi, iaitu laju adalah jarak bahagi masa. Iaitu pada kelas sebelum ini kita mencari perubahan jarak terhadap masa untuk kita dapatkan laju, iaitu kecerunan. Jarak pula adalah laju darab masa. Jadi kalau kita lihat di sini, V adalah untuk laju, T adalah masa. Jadi jarak bersamaan laju darab masa. Jadi untuk lebih memahami, kita lihat contoh 12 di dalam buku teks muka surat 198. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa. Jadi kita akan bincangkan soalan A terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini, luas bawah graf bagi soalan A mewakili bentuk trapezium. Jadi kita akan cari nilai setiap sisi. Jadi sisi ini adalah 10 nilai dia, dan panjang sisi ini adalah 5, dan panjang sisi di sini adalah 4/5. Jadi jarak yang diwakili oleh gerakan pada graf A adalah bersamaan dengan luas trapezium. Jadi kita dah isikan panjang setiap sisi untuk dapatkan luas trapezium, iaitu 1/2 perlu didarabkan dengan hasil tambah dua sisi yang selari. Jadi kalau kita lihat di sini, sisi selari adalah yang ini, iaitu 10 tambah 5. Didarabkan dengan panjang lebarnya di sini, tingginya adalah 4/5. Jadi tak perlu bimbang, kita hanya masukkan nilai menggunakan kalkulator. Jadi 1/2, kita masukkan nilai menggunakan kalkulator, didarabkan dengan hasil tambah 10 tambah 5. Jadi kita buka kurungan, 10 kita ikut sahaja, tambah 5 tutup kurungan. Darab dengan 4/5. Jadi kita tekan sama dengan, kita dapat jawapannya adalah 6.
Jadi kita tulis jawapannya adalah 6 dalam unit kilometer. Jadi kita dah jawab soalan A, seterusnya kita bincangkan pula untuk B. Jadi untuk soalan B, kita lihat graf di sini. Pastikan unit di sini kita lihat betul-betul. Paksi Y-nya laju dalam unit kilometer per jam. Paksi X-nya dalam unit minit. Jadi bila kita nak cari jarak kilometer per jam, kita tahu jarak adalah laju darab masa. Kita perlu pastikan yang kita darabkan untuk masa adalah dalam unit jam. Bermakna minit kita perlu tukarkan kepada jam. Jadi berbalik kepada soalan suruh kita cari jarak, bermakna kita akan cari luas bawah graf. Jadi graf ini, bawah graf mewakili bentuk trapezium. Jadi kita boleh cari panjang sisi di sini adalah 40. Okey, panjang sisi di sini adalah 80. Tetapi kita perlu hati-hati pada paksi X. Di sini unitnya minit. Jadi apabila kita ingin dapatkan jarak dalam unit kilometer per jam, lajunya tadi kilometer per jam, mestilah sepadan dengan unit pada paksi masa iaitu jam. Jadi 6 di sini kita perlu tukarkan kepada jam. Jadi 1 jam 60 minit. Untuk kita dapatkan 6 minit berapa jam? 6 bahagi 60. Jadi ini adalah kesimpulan rajah mengikut panjang setiap sisi untuk memudahkan kita menjawab soalan ini. Jadi untuk dapat jarak, kita akan cari luas trapezium. Jadi kita tahu formula luas trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah 2 panjang sisi yang selari, iaitu di sini bermakna 80 tambah 40 darab dengan lebar atau ketinggiannya di sini tadi 6/60. 6 bahagi 60. Kita dah bincangkan kenapa perlu 6 bahagi 60. Berbeza seperti kita menjawab soalan A tadi ya. Jadi kesimpulannya, hati-hati dengan unit setiap paksi. Seterusnya kita masukkan nilai menggunakan kalkulator. Jadi kita masukkan nilai 1/2 sama seperti mana kita tulis. Okey, darab dengan buka kurungan 80 tambah 40 tutup kurungan didarabkan dengan 6/60 atau 6 bahagi 60. Jadi di sini kita dapat hasilnya adalah 6. Jadi kita tulis jawapan kita 6 dalam unit. Tadi kita dah bincangkan jarak adalah laju darab masa. Jadi kita dah samakan unit jam untuk paksi X daripada minit bertukar kepada jam tadi, maka unitnya adalah kilometer. Jadi kita dah dapat jawapan untuk B. Jadi ini adalah skema penuh seperti mana kita bincangkan tadi untuk soalan A dan B. Seterusnya kita lihat pula contoh 13 di dalam buku teks muka surat 198. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Hitung A, jumlah jarak dalam kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Dan soalan B, laju purata dalam kilometer per jam kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Kita bincangkan jawapan. Kita lihat soalan A untuk kita mencari jumlah jarak dalam tempoh 36 minit. Jadi jumlah jarak, kita tahu jarak adalah luas bawah graf. Bermaksud kita ingin mencari luas bawah graf bagi tempoh 36 minit. Jadi di sini kita bahagikan graf kepada beberapa bahagian. Jadi saya letakkan, saya tulis bahagian A, bahagian B dan bahagian C supaya memudahkan kita. Jadi kita lihat luas bahagian A adalah diwakili oleh luas segitiga. Jadi kita letak luas A untuk dapatkan jumlah jarak tambah dengan luas B iaitu bentuk trapezium tambah dengan luas C iaitu juga diwakili oleh bentuk trapezium. Jadi luas A, jadi kita letakkan dalam kurungan. Luas A adalah segitiga 1/2 darab panjang. Panjangnya di sini adalah 72. Jadi 72 darab lebarnya di sini adalah 10. Jadi kita dah dapat luas A tambah luas B, buka kurungan,
B adalah trapezium. Jadi kita tahu trapezium formulanya 1/2 darab hasil tambah 2 sisi yang selari. Jadi ini adalah 2 sisi yang selari bagi B, iaitu panjang di sini adalah 40 ditambahkan dengan satu sisi selari bagi B tadi adalah 72. Jadi didarabkan dengan sebelum itu kita sentiasa tadi cikgu mengingatkan, lihat unit kita kilometer per jam, di sini minit, bermaksud pada paksi X kita perlu tukarkan kepada untuk dapatkan jarak kita tahu laju kilometer per jam, kita perlu tukarkan kepada unit jam untuk paksi ini, paksi X. Jadi tadi untuk luas A tadi 10 dalam unit minit. Jadi bila kita tukarkan 10/60. Jadi yang tu kita tak boleh lupa ya. Jadi kita sambung kepada luas B tadi, trapezium 1/2 darab hasil tambah sisi yang selari. Tak ada masalah sebab nilai pada paksi Y. Apabila melibatkan nilai pada paksi X, sebab kita nak jaraknya nanti dalam unit kilometer, jadi kita perlu tukarkan kepada jam. Jadi di sini adalah 20 tolak 10, luas lebarnya adalah 10, tetapi kita perlu bahagi dengan 60 supaya unitnya adalah sama, iaitu jam. Jadi ini diwakili oleh luas B. Yang ni yang murid kena hati-hati ya, berkaitan dengan unit supaya kita tak melakukan kesilapan. Jadi untuk luas C, kita dapati C juga adalah trapezium. Jadi trapezium 1/2 darab hasil tambah 2 sisi yang selari. Jadi di sini daripada sini ke sini kita nampak di situ adalah 72, tiada masalah. Ditambah dengan sisi selari yang berikutnya adalah 40. Kemudian kita perlu darab dengan daripada sini ke sini 36 tolak 20, 16. Jadi nilai di paksi X perlu bahagi 60 supaya kita dapat unit yang sama. Seterusnya kita masukkan nilai dalam kalkulator. Jadi kita masukkan ke semua nilai dalam kalkulator. Jadi luas A tadi kita buka kurungan untuk mewakili luas A 1/2. Masukkan sahaja nilai, kita ikut sahaja. Darab 72 di sini, 72. Darab dengan 10/60. Jadi 10/60. Jangan lupa ini diwakili oleh luas A. Jadi kita tutup kurungan. Tambah luas B, buka kurungan untuk luas B pula. Jadi 1/2 di sini. Kita follow sahaja. 1/2 darab dengan 40 tambah 72. Kita lihat dalam kurungan. Jadi kita buka kurungan. 40 tambah 72. Tutup kurungan. Darab dengan 10/60. 10/60. Tutup kurungan. Jadi kita tutup kurungan, tambah dengan luas C iaitu 1/2. Kita masukkan nilai, kita follow sahaja apa yang kita telah tulis sebentar tadi. Darab dengan hasil tambah 72 tambah 40 yang kita letak dalam kurungan. Jadi 72 tambah 40, kita tutup kurungan, darab dengan 16/60. Jadi masukkan nilai sama seperti yang kita dah tulis. Jadi tutup kurungan. Jadi sama dengan 454/15 atau 30.27. Jadi kita tulis jawapan 30.27 kilometer. Jadi kita dah bincangkan bagaimana kita dapat unit kilometer tadi dengan memastikan paksi X dan paksi Y unitnya adalah sepadan. Jadi inilah jawapan untuk soalan A. Seterusnya kita akan bincangkan pula soalan B. Jadi soalan B adalah dengan mencari laju purata kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Jadi untuk dapatkan laju purata, formulanya adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi jumlah jarak kita telah kenal pasti pada A, iaitu 30.27 kilometer. Jadi untuk
dalam tempoh 36 minit di sini. Jadi jangan lupa untuk dapat laju dalam unit kilometer per jam. Okey, 36 di sini dalam unit minit. Jadi kita perlu tukarkan kepada jam, iaitu dengan membahagi 60. Jadi 30.27 kilometer kita akan bahagi 36 per 60 jam. Jadi mudah sahaja, kita masukkan sahaja nilai menggunakan kalkulator. Jadi 30.27 bahagi, okey, kita bahagi dengan dalam kurungan 36 per atau bahagi 60. Jadi di sini kita dapat jawapannya adalah 50.45. Jadi kita tulis jawapan akhir kita tadi 50.45 dalam unit kilometer per jam. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan A dan B. Jadi ini adalah hasil jawapan penuh bagi soalan A dan B, sama seperti perbincangan kita sebentar tadi. Sekian untuk video pada kali ini. Seterusnya kita akan mempelajari iaitu bagaimana mentafsir graf laju masa untuk pengisian video seterusnya. Diharapkan video ini mampu memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.